Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Cikgu Najib dalam Science Lab Production. So, untuk video kali ini, saya akan bercerita sikit tentang sistem pembiakan bagi lelaki dan juga wanita. So, sistem pembiakan ni dia ada dalam tajuk semenjak tingkatan satu lagi, KSSM, dalam bab yang keempat. Ya. So, kita nak kenal dulu struktur pembiakan lelaki dan juga struktur pembiakan perempuan. So, yang penting dulu kita kena tahu fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan ni tadi. Sistem pembiakan lelaki, fungsi utama dia adalah untuk menghasilkan sperma. Manakala sistem pembiakan wanita untuk menghasilkan ovum. Apa dia sperma dan apa dia ovum? So ini yang kita nak tengok ni. Kalau cikgu sebut sperma memang awak tak akan tahu. Kalau cikgu sebut ovum pun awak tak akan tahu. Sebab nama-nama tu nama-nama yang macam kita jarang dengar kan. Tapi kalau air mani mungkin awak tahu. So kita nak tengoklah nanti apa dia punya sistem-sistem yang struktur-struktur yang ada dalam sistem pembiakan. Okay, jom kita tengok Okey, yang ini adalah dalam buku teks kita. So ini dalam buku teks kita dia ada tunjuklah struktur-struktur dalam sistem pembiakan lelaki dan juga wanita. So, kita pergi dulu sistem pembiakan lelaki. Kita tengok gambar dulu. Sekejap lagi cikgu ada video-video yang best. So kita tengok dulu apa yang ada dalam struktur sistem pembiakan lelaki. First sekali kita ada zakar, kita ada testis. Zakar ni adalah yang boleh nampak daripada bahagian luar lah. Kalau kita tengok bahagian luar zakar kita tu, itu kita boleh nampak zakar. Testis, testis ni yang kita tak boleh nampak, dia ada kat dalam. Tapi dia ni kita boleh pegang lah, dia telur seorang lelaki ni kan. Itulah dia testis ni tadi Dia ditutupi oleh satu bahagian pertahanan sikit lah, lebih kurang macam tu. Nama dia scrotum. Lepas tu kita ada apa lagi kat sini? Okay, tu kita tengok. Kita ada urethra kat sini, dan kita ada ductus sperma. Ductus sperma ni adalah satu seolah-olah macam salur daripada testis tu tadi. Salur tu bersambung daripada testis, dia membawa terus ke zakar. Maksudnya testis ni ada menghasilkan sesuatu yang perlu disingkirkan keluar oleh salur ni. So salur ni masa dia keluar daripada testis, nama dia ductus sperma lah. Lepas tu dia jalan sampailah ke satu bahagian ni, dia ada pundi kencing. Tapi dia tak berhenti kat pundi kencing Ini sistem pembiakan. Pundi kencing tu adalah sistem perkumuhan. Ini sistem pembiakan. Jadi salur dia lain-lain. So salur ductus sperma ni tadi dia jalan, dia singgah sekejap. Macam ada satu perhentian. Perhentian tu bernama kelenjar prostat. Kelenjar prostat ni akan sponsor makanan lah. Sponsor makanan, minyak, kokot dia punya minyak kereta dia dah habis ke. So dia akan sponsor lah. Macam ada hentian kat situ kan. Kelenjar prostat. Lepas tu dia ada vesicle semen. Tengoklah nak nak maintain kan. Dia punya perjalanan jauh tau sebenarnya. Daripada testis ni nak keluar ke zakar. So, lebih kurang macam testis kan menghasilkan sperma ataupun air mani kita. So, nak dihantar keluar daripada zakar tu bukan benda yang mudah bukan benda yang dekat. So, dia agak jauh sikit. So, dia kena jalan lah. So, mungkin maintenance kat situ penting. Makanan, minyak dan sebagainya kan. Lebih kurang macam tu. So, akhirnya dia keluar. Bila dia dah nak keluar melalui zakar, nama dia dah bertukar lah. Kita dah tak boleh panggil dia ductus sperma lagi. Kita akan panggil dia sebagai urethra. Urethra ni adalah salur yang sama lah, iaitu air kencing kita keluar pun melalui salur urethra ni tadi, dan juga air mani pun melalui urethra ni tadi juga. Tetapi daripada tapak penghasilan sperma tu tadi sehinggalah ke kelenjar prostat, dia dipanggil sebagai ductus sperma. Itu yang kita kena faham tu. Okey, inilah sedikit sebanyak tentang sistem pembiakan lelaki. Okey, kita tengok dulu dalam buku teks ni. Kita tengok gambar dulu. Sistem pembiakan perempuan. Wanita pula kita tengok. So, wanita, seperti yang kita tahu, wanita dia tak ada zakar. Jadi, dia ada faraj. Faraj ni adalah satu space di mana faraj juga digunakan untuk mengeluarkan bayi ketika proses kelahiran bayi. Dan faraj ni berfungsi untuk menerima sperm daripada lelaki. Nanti sperm tu datang ke cervix. Cervix menghasilkan satu cecair yang kita panggil sebagai mucus untuk memudahkan sperm ni berenang, swimming, untuk mencari hala tuju dia di dalam sistem pembiakan perempuan.
So nanti lebih kurang dalam sistem pembiakan perempuan ni dia banyak mucus lah. Mucus ni macam cair lendir. Melekit macam slime kan macam tu. Terus sesuai untuk sperm tadi dia nak berenang untuk pergi ke satu structure. Kalau awak tengok dekat atas tu ada tube fallopian. Sebenarnya sperm dia nak pergi ke sana lah. Sebab dekat tube fallopian ni dengar cerita ada satu sel yang bulat macam bentuk bumi. Dia nak jumpa sel tersebut lah. Nama sel tu adalah ovum. Sperm nak cari dia, nak bersenyawa dengan dia, nak melekat dengan dia. Jadi bila dia nak pergi sana tu, dia kena menempuh satu perjalanan. Perjalanan dia daripada faraj, cervix, lepas tu dia singgah sebentar dekat uterus. Uterus ni adalah satu bahagian dalam sistem pembiakan perempuan di mana jika ada bayi yang baru nak lahir, bayi tu kena menempel dulu dekat dinding uterus ni tadi. Sebelum dia dilahirkan. 9 bulan dia duduk dekat dinding uterus ni tadi. Itulah tempat asal usul kita. 9 bulan kita duduk dekat situ. Sebelumlah kita dikeluarkan dan dilahirkan oleh ibu kita. Itu sedikit sebanyak tentang struktur dia. So kita tak nampak lagi perjalanan hubung kait antara lelaki dengan perempuan ni tadi. So dekat sini cikgu nak tunjuk satu video. Ini boleh meningkatkan lagi kefahaman kita. So video tentang struktur pembiakan lelaki. Jom kita tengok sama-sama. Oh ni sperm tadi. Sperm bentuk dia macam tu. Dia berdua katak. Ini testis tu. Testis di cover oleh scrotum. Testis tu untuk menghasilkan sperma. Manakala scrotum ni melindungi testis tu tadi. Menjaga suhu dia. Nama-nama yang pelik-pelik tu awak tak payah. Awak tengok gambar video dia sahaja. Seperti kata satu, kita tak pergi terlalu detail kepada struktur-struktur ataupun sub-struktur yang ada dalam tu. Nak menjaga suhu testis lelaki ni tadi, kita kena ada skrotum. Supaya jaga dia, supaya dia tak terlalu panas sangat, tak terlalu sejuk sangat. Cikgu macam tu lah. Cikgu akan buat satu video khas untuk menjaga kesihatan sperm. Okey, apabila sperm tu dah dihasilkan, sperm tu berjalan yang struktur selalu yang cikgu cerita tadi, iaitu ductus sperma. So dia lalu kat ductus sperma, jalan jauh ni. Awak rasa dekat sebab dia kecil. Jalan dia panjang, lebih kurang 15 cm. So dia punya skala tu macam sini nak ke bulan lah. So di jalan berhenti dekat vesicle semen. Vesicle semen ni dia adalah ambil dia punya bahan-bahan dia seperti nutrien dan juga pelincir. So nanti sperma tu akan meneruskan perjalanan melalui salur yang kita panggil sebagai uretra. Dah tak boleh panggil ductus sperma. Ingat, uretra adalah salur yang akan menyingkirkan sperma tu keluar daripada tubuh badan melalui zaka. Zaka adalah otot sebenarnya. Apabila dia mengalami ereksi, zaka tadi akan otot kalau tu dia akan menegang kan. Jadi dia menolak sperma tu keluar. Keluar ke mana? Keluarlah masuk ke dalam sistem pembiakan wanita pula. Masuk ke dalam faraj. So cikgu pause sekejap video ni. Kita tengok struktur 3D pula. Testis. Tengok mouse cikgu. Dekat sini ada testis. Lepas tu dekat luar testis dilindungi oleh scrotum. Dan ada satu salur yang mengalirkan sperma kepada kelenjar prostat dan juga vesicle semen. Nama dia ductus sperma. Ductus sperma adalah salur. Apabila sampai ke kelenjar prostat, dia akan mendapat nutrisi. Sampai pula ke vesicle semen, dia akan mendapat semen. Semen adalah pelincir untuk memudahkan sperma ini berenang. Kemudian sperma akan dialih keluar daripada tubuh manusia melalui salur yang kita panggil sebagai uretra. Uretra dikelilingi oleh otot zaka untuk melajukan lagi penyingkiran keluar sperma tu tadi. Otot kecut kenduh, akhirnya sperma tu akan terpancut keluar. Okey, ini adalah sistem pembiakan lelaki. Jom kita tengok sistem pembiakan wanita pula. Okey. Ini adalah sistem pembiakan wanita. Kita tengok kat situ vagina. Vagina bermaksud faraj dalam bahasa Melayu.
Parachute adalah tempat meletakkan zakah dan juga dia akan menjadi tempat di mana bayi akan keluar. Cervix menghasilkan mucus. Tengok situ. Cervix ni akan menghasilkan mucus untuk memudahkan pergerakan sperm di dalam sistem pembiakan wanita ni tadi. Nanti apabila sperm tu masuk, dia akan lalu dalam salur ni lah. Tembus daripada cervix tadi, dia akan pergi ke tube fallopian. Ni tube fallopian dia. Dia nak stop kat sini. Ovary, dia ada satu structure lagi kena ingat, iaitu ovary. Ovary ni kalau dalam sistem pembiakan lelaki dia testis lah. Kalau wanita, ovary. Apa fungsi ovary? Dia nak menghasilkan ovum. Ovum ni adalah satu sel telur, bentuk dia bulat, dia besar, dan dia ni sebenarnya adalah satu sel yang paling besar dalam badan manusia. Seperti awak ambil satu pensel, awak titik pada kertas putih, awak nampak ada titik hitam pensel tu tadi, itulah saiz ovum yang dihasilkan oleh ovary ni tadi. Itulah, besar lah kan? Itulah yang paling besar sebenarnya. Apabila ovum tu dihasilkan, ovum tu dihantar ke tube fallopian. Nampak tu? Dekat atas ni lah ovum tadi. Nanti sperm datang nak cari dia. Ni nampak ni ovum. Okey, nanti sperm datang. Ni adalah ovum. Ovum tu dia memang ada silia macam bulu-bulu tu dalam tube fallopian. Ni tak ada kaitan. Ini dia punya. Ini kalau kita sambung belajar biologi, ada kaitan dengan penghasilan susu oleh ibu. Tapi kita tak fokuskan. Kita nak tengok struktur pembiakan saja. Okey, ni yang penting ni. Sistem pembiakan wanita menghasilkan telur, sperma nama dia. Sperma ni, bukan sperma, minta maaf. Sistem pembiakan wanita menghasilkan telur yang bernama ovum. So ovum ni dihasilkan di ovary dan akan berjalan sehingga ke tube fallopian. Nanti bila disampaikan tube fallopian, sperm akan datang, cari dia, masuk dalam dia. Dan itulah yang dinamakan persenyawaan. Okey, ya itulah sahaja cerita sikit tentang struktur. Struktur sistem pembiakan lelaki dan juga wanita. Okey, so macam mana? Kalau awak faham, awak boleh komen dekat YouTube channel Cikgu Science Lab Production, dan kalau awak memerlukan sedikit lagi pencerahan daripada Cikgu sebab mungkin dalam explanation Cikgu tadi awak tak berapa nak faham, so awak boleh tinggalkan dekat bahagian komen dan Cikgu akan berusaha untuk jawab soalan awak secepat yang mungkin. So Cikgu harap awak dapatlah manfaat sedikit daripada video yang Cikgu tunjuk ni tadi. Sebenarnya video yang Cikgu buat tadi ni adalah untuk kita memahami struktur pembiakan lelaki dan juga wanita terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada proses seperti persenyawaan, tahid dan sebagainya. So kita kena kenal dulu struktur, sebab tak kenal maka tak cinta. Betul? So kalau awak tak kenal, nanti bila belajar tahid, bila belajar persenyawaan, awak akan jadi bosan. Walaupun tajuk ni sebenarnya tajuk yang paling betul-betul suka. Tajuk yang jarang bosan lah. Jarang budak tidur dalam kelas. Kalau tajuk yang macam ni, dia memang tunggu je bab 4. KBSM, KSSM, Cikgu pun pelik kenapa tajuk ni memang stay pada bab 4. Bab 4 dia dah jadi macam satu stigma pada budak-budak kita. Bab 4 je mesti diingat. Sains bab 4, sains bab 4. Itulah dia. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, Cikgu akhiri video Cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.